أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ونصلي ونسلم على نبي الكريم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Tajuk untuk imtihan subjek khutabah. Nama saya Muhammad Izzat Irfan bin Muhammad Fuad, bernama matrik I182031154. Tajuk pada kali ini saya akan menceritakan sabar sedikit tentang isu yang agak hangat diperkatakan, iaitu sihir. Sebenarnya dari dulu lagi, dari zaman tok nenek kita lagi, sihir ni dah memang digunakan, yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Sampai sekarang, sampai kat dalam Google pun ada banyak laman web yang mempromosikan ilmu sihir ni. Contoh ni, saya nak tunjukkan sedikit. Ni antara laman web dia. Apa yang dia tulis kat sini? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan kami dari pusat ilmu sihir pemikat hati wanita dan lelaki lewat gambar melalui jarak jauh hadir untuk bapa dan ibu yang sangat membutuhkan bantuan dari Allah dengan Pak Rangkai Suwardi. Tapi kat sini, tulisan berbahasa Indonesia, tapi nama bagi ni dia ahli sihir Malaysia asli. Dan sebenarnya banyak lagi laman web ahli sihir di Malaysia. Dan saya nak ceritakan sedikit tentang apa itu sihir, definisi sihir. Sihir ni dari segi istilah dia bermaksud satu perbuatan untuk menyakiti atau mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang disihir secara tersembunyi, yang mana dia melibatkan makhluk halus ataupun ghaib, dan dilakukan di luar hukum alam bagi mencapai tujuan tertentu. Contohnya menyakiti orang, mengubati pun boleh, dan juga meramal masa depan. Benda ni, meramal masa depan, haram di sisi hukum syarak Islam. Tambah di situ kita menggunakan pengantaraan, menggunakan makhluk halus, makhluk ghaib. Benda ni dah salah, dah haram. Penggunaan istilah sihir dalam alam Melayu juga, dan kebiasaannya merujuk kepada ilmu hitam. Saya nak petik satu ayat daripada Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, menjelaskan sihir ni apa dia. Ilmu sihir dan tilik adalah satu ilmu tentang persediaan jiwa manusia untuk mempengaruhi alam kebendaan, sama ada tanpa bantuan atau dengan bantuan dari langit. Yang pertama adalah sihir, dan yang kedua adalah tilik. Ilmu ini ditolak di sisi syariat kerana berbahaya. Antara syarat-syaratnya ialah berpaling daripada Allah. Pertama, sebab kita sepatutnya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada sihir ataupun tilik. Yang keduanya, kitab-kitab tentangnya telah lenyap di kalangan manusia, kecuali yang terdapat dalam kitab-kitab bangsa-bangsa purba, termasuk yang wujud sebelum Nabi Musa AS, seperti bangsa Qibti dan Khaldani. Okey, nak ceritakan sedikit tentang kisah sihir dalam Al-Quran. Dalam Quran terdapat satu kisah yang mana dua malaikat Harut dan Marut dalam surah Baqarah ayat 102, yang mana turun untuk menentang tukang-tukang sihir yang jahat pada zaman tersebut. Antara sihir yang diajar oleh Harut dan Marut kepada manusia adalah sihir yang boleh memisahkan antara suami isteri. Tujuan kedua-dua malaikat ini adalah untuk menunjukkan betapa sihir itu menuju ke jalan kekufuran. Sihir juga dia memisahkan
suami isteri telah diajarkan di negeri Babil, sebagaimana terdapat dalam beberapa mantra lama yang tertulis dalam bahasa Sumeri, iaitu bahasa kuno yang wujud beberapa abad sebelum Masihi, sebelum kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Yang keduanya, cerita di mana setiap Nabi dikurniakan mukjizat yang merupakan lumrah di kalangan umatnya pada masa itu. Nabi Musa AS dikurniakan mukjizat untuk menentang tukang-tukang sihir, yang mana tukang-tukang sihir itu dia bekerja untuk Fir'aun laknatullah semasa zaman baginda. Pada masa itu adalah yang mana Fir'aun ni adalah pemimpin dan ketua-ketua bagi kaum pada masa tersebut, sebagaimana dikisahkan dalam surah Toha ayat 63 hingga 69. Yang kisah yang ketiga adalah yang mana kisah mengenai takhta Ratu Balqis, yang mana pada zaman Nabi Sulaiman yang dapat dipindahkan menggunakan sihir dengan sekelip mata saja. Cerita ni diceritakan dan dinukilkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 38 hingga 42. Wallahu alam, setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga apa yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada kelemahan dan keburukan diri saya sendiri. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.